Guys, Assalamualaikum. Welcome to NT Channel. Okay, so pada hari ini aku nak share dengan korang tentang pengalaman kawan aku sendiri yang dia pernah alami masa dia sekolah dululah. So masa dia sekolah dulu di asrama. Cerita ni kisah dia pada tahun 2017. Okay, so 3 tahun yang lalu lah. Masa tu member aku ni dia form 5. So dia kena menduduki SPM lah. So nak terjadilah satu cerita ni. Member aku pada hari tersebut keesokannya cuti. Jadi dia decide nak stay dekat sekolah sebab dia rasa kalau dia study dekat sekolah lagi tenang kan daripada environment dekat rumah. Kau faham kan, kalau kita kat rumah kita macam selesa sangat. Kita nak bangun lambat ke, kita nak buat apa ke, semua kita buat sendiri. Macam tu. So pada hari tersebut lah dia nak study dekat sekolah. Okay, so macam biasa ada lagi lah pelajar-pelajar yang masih tinggal dekat situ. Pelajar tingkatan 1, pelajar tingkatan 2, tingkatan 3. Semua tu ada lagi. Macam ada yang decide tak nak balik juga. Ada mungkin rumah dia orang jauh ke apa. Jadikan ceritalah. Aktiviti macam biasa. Selesai saja dia tu menunaikan solat Isyak. Dia pun decide nak pergi dewan makan lah. Sebab dia tahu pada malam tu ada hidangan favourite dia, iaitu nugget, roti dengan ada sos. Ada lagi lah makanan lain masa tu. So dia rasa macam dia teringin nak pergi makan. So lepas sahaja dia dah solat, dia pun turun pergi dewan makan. So dia lepak-lepak sekejap dengan kawan-kawan dia. Sebab dia decide dalam pukul 11 macam tu dia nak pergi study. Okay. So selesai saja dia lepak-lepak, makan-makan semua. Pelajar tingkatan 1 hingga pelajar tingkatan 3, diorang ni pula kena pergi ke dewan lain untuk bacaan surah Al-Mulk masa tu lah. So kawan aku ni pun dia dah form 5 kan. So dia dah bebas lah malam tu. Dalam pukul 11 macam tu lah dia pun decide nak pergi study. And then dia pun pergi naik bilik dia, pergi kemas-kemas beg. And then dia pun nak pergi ke bilik study tu lah. Bilik study tu dia terletak dekat bahagian bawah sekali, bahagian bawah bangunan lah, kira bahagian lobby tu, dekat hujung sekali. So dia selesa duduk situ actually daripada dulu, lagi almost dah 3 years. Dia dah biasa dah buat benda tu. Macam kalau ada masa free dia akan pergi kat bilik tu lah untuk study. Sebab bilik tu je dia macam sunyi, tak ada orang lalu sangat, tak bising, jauh daripada orang. Dia tak jauh sangat tapi dia boleh lah, dia selesa. Bilik tu selesa lah untuk dia nak study. So malam tu pun dia pun dah ambil barang-barang dekat bilik dia. Dia pun turun lah menuju ke bilik prep tu, bilik study. But on the way dia nak ke bilik study tu, actually dia dah rasa macam ada yang ikut dia, ada yang memerhati dia. Sebab kita boleh rasa kalau ada orang perhatikan kita kan. So dia pun jalan sampai satu part dia macam tengok belakang tapi tak ada sesiapa pun kat belakang dia. Truly dia memang rasa sangat yang ada orang ikut dia masa tu. But dalam hati dia macam, InsyaAllah tak ada apa-apa kot, niat aku nak pergi belajar je. So dia teruskan perjalanan dia sampailah ke bilik study tu. So masa tu dia pun buka pintu, semua benda lah, buka lampu. And then dia pun duduk kat tempat dia, cari satu meja. Dan dia buka beg dia semua, dia keluarkan barang nak study lah. Tak sampai berapa minit macam tu dia ada dengar macam suara orang yang menghampir dekat dia, dekat dalam bilik tu. So macam ada dalam 3-4 orang macam tu. Dengar maybe ada orang nak datang juga revision kan. Dia pun okay tak apa. So dalam beberapa minit macam tu masuklah kawan-kawan dia. So kawan-kawan dia ni daripada kelas Sains Tulen. Kebiasaannya dia orang memang akan study sekali lah. Even dia orang lain-lain kelas, tapi kebiasaannya dia orang akan berkumpul dekat dalam bilik tu untuk study. Tambah-tambah pula yang kelas sains kan memang lagi susah lah subjek dia orang. So dia orang akan lebih banyak fokus and lebih banyak duduk dalam bilik tu lah untuk dia orang study. Tu kawan-kawan dia nama dia Syafiq Mustafa, Am dengan Nick. So 3 orang ni pun masuk. Tapi yang dia peliknya, masa dia orang dekat luar, diorang gelak-gelak semua sampailah dekat pintu tu. Sampailah diorang nampak kawan aku yang si Koyum ni. Automatik muka diorang macam berubah. Dia macam dia macam ada buat salah tau. So member aku yang Koyum ni pun macam kenapa diorang pandang aku macam tu kan. So dia pun macam korang okey ke, kenapa? And suddenly diorang macam terdiam. And macam palau gila kawan aku si Koyum ni. Si Koyum pun macam aku buat salah apa kan? Selalu kita elok je boleh borak, tak ada apa-apa pun.
Member aku ni pun, taklah korang, aku study je lah. So dia pun buat macam biasa, study je. Tapi kawan-kawan dia terus diam, tak ada borak apa-apa pun. Buat hal masing-masing, buka buku, buka study masing-masing lah. Cuma Syafiq dengan Am tu sebab dia duduk sebelah-sebelah, so adalah kadang-kadang dengar dia orang discuss sikit. Dalam pukul 1-2 macam tu, Syafiq dengan Am tu macam, yelah kan kita dah study lama, daripada pukul 11 macam tu. So masing-masing dah menunjukkan yang diorang tu dah mengantuk lah. Sebenarnya Nick dengan member aku ni pun dah mengantuk, tapi diorang decide nak stay lagi, nak study. Cuma kawan dia yang Syafiq dengan Am tu je lah. So diorang pun kemas-kemas barang, tapi semuanya macam, situasi dalam bilik tu dia macam awkward, dia macam lain. Macam tak macam biasa yang diorang duduk Rio boleh berborak, even though diorang tu belajar lain-lain subjek pun, diorang keep akan boleh bercakap dululah. Tapi malam tu semuanya lain, dengan angin yang lain, dengan dingin, bilik tu macam suram. Tapi member aku ni pun buat macam biasa je lah, macam tak ada apa-apa kot, tak ada apa-apa. Waktu tu dia keep study lagi lah, dia decide dia nak study. Maybe dalam pukul 3 dia kata, dalam pukul 3 nanti dia gerak lah. So tak lama lepas pada tu, Nick pun macam dah mengantuk lah. So dia pun kemas-kemas barang dia juga. Dia ambil beg, terus dia caw, tak cakap apa-apa. Tapi sebelum dia keluar, dia ada pandang Koyum ni, tapi dengan pandangan yang macam annoying, yang macam dia nak marah ke apa ke, kita pun tak tahu nak describe macam mana. Lepas tu Nick ni pun keluar, dia bilang macam tu. So tinggallah kawan aku ni seorang-seorang masa tu. So anggaran dalam pukul, hampir lah almost tu pukul 3 jugalah masa tu lah, aku nak study sikit lagi. Dia buat jugalah nota-nota semua. Tak lama macam tu, dia dengar ada orang bercakap tau dekat belakang dia. Tapi dia pelik sebab dah tak ada sesiapa, cuma ada dia saja. Bilik prep tu pula jauh daripada orang, sunyi, tak ada apa-apa. Tapi dia dengar sangat, dia memang dengar jelas ada orang yang bercakap-cakap dekat dalam bilik tu. So dia pun toleh lah belakang, dia tengok sekeliling dia. Dia kata kat aku, tak ada apa-apa pun dekat situ. Kiri kanan dia semua memang tak ada orang. Yang ada cuma bunyi-bunyi sunyi, macam bunyi cengkerik semua tu. Dia dengar benda tu betul-betul dekat belakang telinga dia je. Dia decide dia nak balik. Dia terus kemas barang-barang dia lah. Dia pun slow-slow tutup buku dia, kemas alat tulis dia semua. Okay lah, dia dah susun-susun buku dia. Dia pun nak ambil beg lah. Dia nak simpan barang-barang tu dalam beg dia. Beg dia tak ada. Dia pun macam, aku datang tadi bawa beg, mana beg aku? Dia pun bangun daripada tempat duduk dia tu. Dia tengok sekeliling, tak ada apa-apa pun. And then dia cuba tengok lagi kat sebelah dia. Rupanya beg tu ada dekat tempat Nick, dekat meja study Nick. Even meja tu sebenarnya dia macam selang satu baris, and then Nick duduk kat sana. Yang peliknya macam mana beg dia boleh ada dekat tempat Nick. So dia terus dah rasa macam seram, sejuk sangat masa tu. Dia bangun, dia terus pergi ambil beg tu, simpan balik barang-barang dia. Dia dah tak nak tengok sekeliling sebab dia dah rasa macam tak sedap hati sangat-sangat ni. Tapi dia try juga untuk cool, dia tak nak fikir, dia tak nak tunjuk sangat dia takut. So dia kemas barang dia. Dia terus caw pergi dekat pintu, tutup lampu, tutup pintu bilik tu. And then dia jalan. Di jalan tu pun dah, boleh dikatakan dia jalan dengan laju lah. Sebab dia macam memang tak sedap hati. Rasa diri dia macam diperhati, ada yang ikut dia. Sampai je dekat tangga, dia nak naik satu anak tangga, dia terasa macam terlupa sesuatu atau tertinggal sesuatu, tapi dia tak tahu apa. And dia toleh, beg dia tak ada. Dia decide dia nak pergi balik ambil beg dia dekat dalam bilik prep tu. Sebab dia takut jugalah kalau barang-barang dia hilang ke semua kan. Dia pun pergilah balik dengan keadaan yang sangat takut lah kan. Tapi dia nak buat juga dia tak takut, dengan keadaan yang
lari anak-anak tu, dia pun pergilah ke arah bilik tu. Buka pintu bilik macam tadilah, macam biasa. Buka pintu bilik, buka lampu. Dia carilah beg dia dekat tempat dia. And again, beg tu ada dekat tempat meja Nick. Again, sama macam tadi. Dekat situ dia dah rasa macam tak sedap hati, seram, sejuk. And yang paling penting, dia tiba-tiba meremang. Kena orang cakap kalau meremang ni benda tu ada dengan kita kan. Aku tak sure lah benda tu betul ke tak, tapi mostly orang cakap macam tu kan. So dia memang dah tak sedap sangat. Dia terus ambil beg dia. Again dia keluar pergi tutup pintu, tutup lampu lah, tutup lampu, tutup pintu semua. Dia pun jalan terus straight. Dia terus tak nak pandang kiri kanan semua. Dia kata apa nak jadi jadilah. Dia nak jalan straight, dia nak cepat. Sebab dia memang dah tak tahan. Dia rasa macam tak sedap hati sangat-sangat dah ni. Sampai je dekat tangga, dia berlari nak naik ke bilik dia lah. Bilik dia cuma tingkat 1 je daripada bilik prep tu tadi, dekat bahagian bawah, dekat bahagian lobby. So dia nak naik satu anak tangga je lah. Bukan satu anak tangga, satu floor je lah kiranya, nak sampai ke dorm dia kan. Seelok-elok dia nak naik tangga, dia toleh lagi ke kiri. Beg dia dah tak ada. And dia pelik, memang tak ada orang. Dia tak terserempak dengan sesiapa pun. Kalau nak kata orang ambil, kalau nak dikatakan orang lah, memang tak ada sesiapa. Sebab lepas je Nick jalan tadi keluar, dia orang yang terakhir yang ada dekat bawah tu. Dia sure sangat dia orang yang terakhir. Sebab memang dah tak ada sesiapa dah pun, kebiasaannya. So member aku ni pun dah tak nak fikir panjang. Dia teruskan je perjalanan dia, and decide dia nak ambil beg dia esok pagi je waktu subuh. So member aku ni pun berlari naik tangga, sampailah dekat floor dia. Sampai dekat floor dia. Sebab dia satu tingkat je kan daripada bilik dia tadi. Member aku try nak buka pintu. Dia nak buka, tapi pintu tu terkunci. Yelah kan, dah biasalah kan, bila tengah malam memang diorang akan kunci pintu tu sebab tak nak bagi warden tengok kan. Tak nak bagi, sebab kadang-kadang yelah kita tahu pelajar asrama ni kan kadang bawa masuk phone, tak tidur lagi. So dia nak mengelakkan pada warden tu masuk bilik diorang kunci lah. So nak dijadikan cerita, member aku ni pun dah sampai depan pintu, and dia hopefully dia boleh masuk dengan cepat lah, sebab dia memang dah takut. Sebab dia rasa macam masa dia naik tangga tu pun dia rasa macam ada yang mengejar dia dekat belakang. Tapi dia dah tak nak tengok. Dia memang takut sangat. Member aku ni pun tak tahu nak buat apa, sebab dia tak nak kejut korang. Dia tak nak juga susahkan kawan-kawan dia. Even dia takut sekalipun. So tu ada satu tingkap. So dia decide nak bawa masuk tangan dia je, nak buka tombol pintu kat belakang. So masa tu dia kena buat benda tu hati-hati. Sebab dia tahu kan kalau kaca tu pecah, jawab dia berjahit lah tangan dia tu. So member aku ni pun slow-slow buka tingkap tu, and masuklah tangan dia kat dalam untuk capai tombol pintu, nak buka pintu tu kan. Dia masuk je tangan dia kat dalam. Masa dia nak buka tombol pintu tu, tangan dia tersentuh dengan satu benda yang dia boleh describe macam satu lembaga yang berbulu, atau mungkin juga yang sejenis macam rambut. Dia terkejut sangat sampai dia tarik tangan dia keluar. Pintu tu memang dia tak sampai lagi, dia tak capai lagi, dia tak boleh buka lagi pintu tu. So dia pun tarik tangan dia lari laju, sebab yelah kan member terkejut kan. Terkejut dengan keadaan yang macam tu, tak pernah dia alami benda macam tu kan. So dia pun tarik tangan dia sampai one of the kaca tu kena kat tangan dia, and luka. And then disebabkan bunyi kaca tu yang dia terlanggar tu, menyebabkan ada salah seorang pelajar kat dalam tu macam tersedar. Dia buka lah pintu. So member aku ni pun macam, ini junior aku. Member aku ni kan senior tadi. Dia pelik, macam mana junior tu boleh ada dekat dalam bilik dia. Sedangkan biasanya memang tak adalah junior yang nak masuk dalam bilik senior, sebab katanya itu adalah neraka bagi dia orang.
So dia pelik macam mana budak tu boleh ada dalam bilik dia. Budak tu pun macam dalam keadaan mamai. Yelah budak tu baru bangun tidur kan. Dia kata, ya bang, kenapa? Kenapa tu cari siapa? And dia kata, member aku ni cakap lah, kau buat apa dekat sini? Kau buat apa kat bilik aku? Dia tanya macam tu. And budak tu macam pelik lah. Macam, abang yang salah bilik ni. Abang yang salah bilik. Ini bilik saya. Member aku dah start macam, kau tipu aku ke kan? Lepas tu dia pun tengok dekat label atas. Kau tahu kan kalau bangunan, kalau kat sekolah ke apa, memang dah tulis kan ni floor apa, level apa, tingkat berapa kan. Betul lah. Member aku tu, dia berada di tingkat 3. Sedangkan bilik dia dekat tingkat 1 je. Dia sendiri pun tak sedar macam mana dia boleh sampai dekat tingkat 3. And dia tengok dekat tagging tu, dekat label tu, dia memang berada dekat tingkat 3, dekat kawasan dorm yang ditempatkan pelajar-pelajar junior dekat sekolah tu. Tak apa lah, dia pun terus lari. So on the way dia lalu dekat koridor tu, dia pun tengoklah kat bawah. Guess what? Seriously, dia memang berada dekat tingkat 3. But macam mana dia boleh ada dekat situ tiba-tiba? Sedangkan dia cuma nak naik satu anak tangga je. Tapi macam mana dia boleh sampai ke tingkat 3 dari bawah tu? Lari, turun daripada tangga tu secepat yang mungkin. Dia cuba lari. Enak sampai kat lobi. Dia dah pelik. Totally dia pelik. And dia memang dah penat sangat masa tu. Sebab dia memang takut sangat. Dia takut sangat dengan keadaan tu. Yelah, kau bayangkan dia sorang-sorang. Tak ada orang lain, tak ada kawan dia. Dia cuma sorang-sorang. Masa tu pun dah pukul 3 lebih dah, dekat pukul 4 macam tu. Memang gelap, suasana sunyi. Dan dia dekat lobi tu, dia lari balik naik kat tingkat 1. Enak, dia sampai kat lobi balik. Dia tak tahu macam mana dia boleh hadir dekat lobi balik. At last dia decide dia tak nak buat apa-apa. Dia nak lari pergi surau. Dia nak tidur kat surau. Plus badan dia pun memang dah penat sangat masa tu. Yelah kan, dia pun study kan sebelum tu. Dah study pada pukul 11. And then otak dia pun dah pening dah ni. Dia dah cuak sangat. Dia dah takut. And hopefully kalau dia tidur kat surau, dia rasa dia safe. Hopefully. So dia pun pergilah jalan ke surau. Buka pintu surau. And then dia masuk, buka semua lampu. Dia tutup semua tingkap. Tutup semua pintu. Dia pun nak tidur, dia nak baring sebab dia dah penat sangat. Dia dapat rasa memang ada sesuatu yang duduk dekat tingkap. Perhatikan apa je yang dia buat dekat dalam. Seolah-olah macam benda tu tak lepas nak masuk. Dia sendiri yang macam masa dia pusing, masa dia sekali jalan, sekali imbas, dia memang ada nampak ada satu lembaga susuk tubuh yang duduk dekat tingkap masa tu. Memerhatikan dia dekat dalam. Tak bergerak, benda tu ada duduk stay dekat tingkap. So dia decide dia nak tidur je. Sebab dia tahu dah tak lama lagi dah nak subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas pada tu dalam pukul 6 macam tu lah, dia ada dengar bunyi suara budak-budak dah masuk. Sebab yelah dia pun tidur tak lena. So bila ada bunyi sikit-sikit pun dia boleh sedar benda tu. Dia sedar ada pelajar-pelajar yang dah masuk nak untuk solat subuh kan. So dia terus bangun, terus pergi ambil wuduk, terus nak solat. So siap je dia solat subuh tu, dia pun keluar nak pergi ambil beg dia. Sebab dia tahu kalau waktu subuh tu dia dah rasa lega sikit lah. Hari pun dah nak siang kan. So dia pun gagahkan diri dia. Walaupun dia dah takut dengan tempat tu, dia macam trauma sangat dengan tempat tu, tapi dia beranikan diri dia jugalah. Aku rasa maybe sebab dia lelaki. Kalau aku memang tak aku ajak 10 orang kot teman aku time tu. So masa tu pun dia pun pergi ambil beg dia dekat dalam bilik. Tapi on dia nak pergi tu, dia dah buka pintu. Macam biasalah dia nak buka pintu, dia buka lampu. Sekali lagi dia tengok beg dia dekat tempat ni study tu.
Dia pun dah tak nak fikir apa-apa sebab dia memang takut sangat-sangat. Dia capai beg dia. Dia galas and then dia terus keluar. Dia tak nak tengok apa-apa lagi. Dia terus keluar. Tutup lampu, tutup pintu, keluar. Terus jalan masuk bilik. Lepas pada tu hari pun dah siang semua. Member aku ni pun pergilah tandas nak mandi. Itu dia nampak daripada cermin yang Nick tu datang dekat dalam toilet lah. Dia pun nak mandi juga semua. So terdetik dalam hati dia nak tanya dekat si Nick tu, apa dah jadi dekat malam tadi. Kenapa dia orang semua tu tak nak pun bercakap dengan Koyum, member aku ni. So si lelok Nick tu masuk dalam toilet. Dia pun panggil, Nick, aku nak tanya sikit ni. Korang ada terasa apa-apa ke dengan aku semalam? Sebab aku pelik, korang tak pernah buat macam tu kat aku. Kalau aku ada salah, aku memang minta maaf sangat-sangat. Nick ni pun maybe dia rasa macam, yelah kan, sampai bila kau tak nak bertegur sebab diorang pun dah berkawan lama kan. Nick ni pun cakap lah dengan kawan aku ni, actually semalam masa kita orang dekat luar, kita orang memang jalan sama-sama lah. So Syafiq dengan Nick ni jalan sekali nak masuk dalam bilik. Once diorang masuk tu, diorang nampak kawan aku yang Koyum ni tengah duduk dengan seorang perempuan. Tapi diorang tak nampak perempuan tu siapa. And diorang cuma anggap macam perempuan ni maybe pelajar perempuan. Tapi waktu tu dah lewat malam. So diorang macam jadi pandang slack dekat dia macam, kau buat apa ni? Kau nak dating ke malam-malam kat sini? Kalau warden nampak, cikgu nampak semua, macam mana kan? Kau fikir tak pasal benda tu kan? Tapi diorang ni macam speechless malam tu. Sebab diorang pun masing-masing ada rasa yang macam tak sedap hati. Sebab perempuan tu pun, dia tak nampak perempuan tu bercakap ke apa-apa ke. Dia cuma duduk kaku diam. Tapi dia duduk memang rapat dengan Koyum, kawan aku ni. Koyum yang dengar ni macam terus berubah muka, pucat. Sebab dia memang tak pergi dengan mana-mana perempuan lah. Okay, sebab perempuan dengan lelaki punya blok lain-lain. Okay, memang tak boleh nak duduk sekali. Kan, korang pun tahu kan pasal benda tu, peraturan sekolah kan. So Koyum ni macam, dia bagi tahulah kan, mana ada aku datang pergi semua sorang-sorang kan. Aku tak pernah lagi lah nak keluar, nak study dengan perempuan ke apa ke. And korang kenal ke perempuan tu siapa? Dia tanyalah. So yang ni cakap lah, tak. Tapi masa aku nak balik, Nick lah cakap dekat kawan aku, masa aku nak balik, aku tengoklah perempuan tu, muka tak jelas lah. Dia kata dia memang tak nampak muka perempuan tu macam mana. Sebab dia try nak tengok tapi macam dikaburkan macam tu. So sebab tu masa nak balik tu, dia pandang member aku ni macam semacam, and then dia tak tahu nak cakap apa. Dia terus keluar. Akhirnya kawan aku Koyum dengan Nick ni decide nak pergi jumpa dengan one of the ustaz dekat luar sekolah lah. Sebab waktu petang diorang boleh keluar kan. Diorang jumpa dengan satu ustaz ni dekat luar. Ustaz tu adalah baca-baca ayat something dekat dia. Ayat-ayat yang dia pun tak pernah dengar semualah. Ayat-ayat. Dia pun cakap lah, Memang ada satu makhluk ni yang nak dekat Koyum, kawan aku tu. Dia suka dekat Koyum. Jadi dia nak berkawan, dia nak berdamping dengan Koyum ni. Benda apa tu aku tak tahu lah, wallahualam lah. Tak tu cakap, amalkanlah kan bacaan-bacaan ayat kursi, solat, kerapkan baca Quran untuk menjadi pendinding kita lah kan. Paling penting lah sebelum tidur, kena baca ayat kursi, ambil wuduk kalau boleh, seboleh-bolehnya ambil wuduk, and then selawat semua, barulah kita tidur. So sejak daripada tu member aku tak ada lagi lah kena gangguan apa-apa.
Alhamdulillah lah, dia kata dah 3 tahun benda tu berlalu. Alhamdulillah dah tak ada apa-apa lah. Benda tu pun dah tak ganggu dia sejak daripada dia jumpa dengan ustaz tu. Cuma dia, pengalaman tu takkan lupa lah. Sebab masa tu pun dia dah form 5. Dia pun tak sangka yang akhirnya dia sendiri akan alami. Sebab sebelum-sebelum ni dia dengar daripada cerita orang je, and dia anggap benda tu macam tak wujud je. Tapi kalau nak kata aku percaya ke tak percaya, mungkin aku boleh percaya sebab aku sendiri pun pernah alami benda-benda macam ni. So benda lain aku akan share nantilah dekat next video kita nanti. So itu saja yang aku nak cerita pasal kawan aku ni. Kalau korang ada apa-apa nak share ataupun ada apa-apa korang nak komen pasal konten aku hari ni, korang boleh komen dekat bawah. Tapi sebelum tu korang jangan lupa subscribe and like video ni. So itu saja. Selamat malam. Assalamualaikum. Ni ke tu? Jangan main-main. Ni? Ha ha ha.